Tok Adi dan Abang Wan dengan Adam lah. Saya tanya soalan tu, ada kaitan dengan yang gambar yang di DP Samad tunjuk tadi tu. Sebab Ya. sekarang semua kawan-kawan dalam WhatsApp ni lah, termasuk cikgu-cikgu lah, duk main naratif itulah Anwar hari ni patut letak jawatan dah, dia dah tak ada sokongan dah. Ada orang yang dalam sektor awam sebodoh itu yang saya nak sampaikan benda itu. Tak cerdik sangat. Tiga nama itu dia anggap Anwar ni dah kena letak jawatan dah. Kerana percaya kepada VTT yang mangkuk ayun duduk di London itu hantar ke Malaysia ini, dia tak tahu pun cerita apa yang di itu yang saya tanya itu. Jadi Benda tu boleh type je. Raja Petra boleh type. Dia buat sendiri, dia jadi tunjuk. saya nak jawab boleh tak? Boleh jawab sebab ada orang percaya ni bukan cikgu dia macam yang ni. lebih tinggi ni. Jawapan dia mudah saja. Saya memetik kata-kata Albert Einstein. Dia cakap apa tau? The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Jadi jangan terkejutlah. Walau ni bodoh, dia memang unlimited. Don't worry. Dia paling tidak pun, dia buat macam mana UMNO tarik sokongan dengan Muhyiddin dulu. Kau ingat tak? Bila kita tunjuk tanda-tanda, Muhyiddin tak percaya. Dia kata dia masih ada sokongan. Last sekali apa UMNO buat? Dia buat PC. Zaid Hamidi buat PC dan berbaris ramai belakang dia. Kan, beritahu UMNO menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Masa tu Muhyiddin tak ada pilihan dah. Terpaksa jumpa Agong. Pasal dah clear. Dia ada PC dia tunjuk. Kali ni kita nak tengok PC tu kalau ada buat. Buatlah PC. Kenapa pula ada Raja Petra ada senarai? Tunjuk yang ada senarai tu, yang sokong, yang tak sokong pihak MBEK tu, buat sidang akhbar. Kalau betul kau ada sokongan, buat sidang akhbar cukuplah. Kalau hari Tak ni boleh kau buat lagi, sidang akhbar. kawan. Tak boleh lagi tahu sebab apa? Kena menghadap raja dulu, kawan. Taklah kononnya nak tunjuk macam Zahid lah. Zahid kan Zahid tolak Muhyiddin tu. Kan dia buat PC dulu. Yelah. Tapi dia orang ni bawan. Dia orang kena menghadap raja dulu. Raja Petra. Kena menghadap Raja Petra dulu. Baru boleh buat PC ke apa ke, dia orang kena ambil nasihat Raja Petra dulu. Yang duduk luar negara. Masalahnya bila dia buat PC sahaja. Kan, contoh dia buat PC. Okey, dia buat PC. UMNO akan tengok siapa ahli parlimen dia yang ada PC tu. Sebab kau ada isytihar tidak sokong. UMNO akan tengok berapa orang. Katalah 10 orang dalam UMNO situ yang buat PC bersama tolak kerajaan. Hari tu juga Setiausaha Agung UMNO akan hantar surat kepada speaker mengatakan kosong, 10 kursi ni kosong. Sebab dia ada perjanjian dalam parti UMNO. Dia hantar ke speaker je. Kata 10 kursi ni kosong. Maka speaker akan umumkan pilihan raya kecil bagi 10 ni. Lepas tu kalau kau nak bertanding tak apa lah. Belum tentu lagi kau menang. Sebab tu tak berani nak buat PC. Nak buat kenyataan media pun tak berani. Buatlah kenyataan media. Ahli Islam MP Sebrong. Kan? MP ni menarik sokongan kepada pihak MBEK. Buat, nak tengok. Tak berani. Itu yang saya tanya seorang panel namanya Hadi Awang semalam. Sepatutnya kenyataan dikeluarkan sekurang-kurangnya Ketua Pembangkang di Malaysia buat satu sidang media menjelaskan itu. Barulah nampaklah real sikit umum kan. Ketua Pembangkang dia lama dah berbulan dah ni. Ini lagi percaya Raja Petra daripada orang dia. Dari orang pembangkang pun tak cakap benda ni secara jelas. Persoalannya orang yang patut menyampaikan ilmu dengan cerita yang betul, menyampaikan benda-benda yang bersifat pendidikan itu boleh termakan dengan elemen macam ni. Bayangkan generasi akan datang ini. Bukan soal siapa pemerintah ni, soal ilmu itu kena berpaksikan kepada kebenaran. Tapi orang yang menjadi benteng utama dalam dunia pendidikan pun boleh bodoh macam teruk, macam lembu itu. Kita nak anggap apa itu sebenarnya? Kan cikgu. Mujurlah masih ada cikgu yang macam cikgu Rio Jeneri ni. Kalau tidak hanyut semua. Kalau tidak, kalau ada cikgu yang tak boleh main TikTok macam Rio Jeneri ni, cikgu kita. Mungkin lagi jahanam lah. Apa cikgu-cikgu kita ni, anak-anak kita buat habis semua dia hasutnya. Grup cikgu-cikgu ke tu? Rio. Allahu Akbar. Nah, masih percaya lagi berita Raja Petra. Saya pun heran. Kalau betul lah, mesti pembangkang, ketua pembangkang tu sendiri dah nyatakan buat PC dan sebagainya. Itu tindakan yang betul. Macam abang cakap tadi, sekurang-kurangnya ada di situ
ahli-ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada pembangkang untuk menarik sokongan terhadap PMX. Ini satu statement pun tak ada masalahnya. Kenapa jadi bengap sangat? Aduh, letih. Kalau ikut cakap Raja Petra tu, banyak kali dah pun kerajaan ni jatuh. Takkan kau sekali tu bolehlah kata kau tersilap, percaya kat dia. Tapi kalau ada berkali-kali kau kena, maknanya bukanlah Raja Petra tu yang bodoh, engkau yang bodoh. Itu aja. Orang duduk London lebih tahu pula situasi politik. Kau duduk Malaysia, kau tak tahu ke? Dia duduk London tu. Dia pula lebih tahu daripada kita. Betul kau pakai apa ni? Daripada dia. Kan? Maklumat daripada dia. Bodoh lah. Jadikan rujukan tu saya pelik tu Abang Wan. Boleh dijadikan rujukan oleh cikgu-cikgu. Ya Allah. Kat mana tak level politik dia saya pun tak faham dekat mana lah. Dia nak tanya pasal politik Raja Petra tu. Anak dia sendiri pun dia tak tahu sampai anak dia mencuri kat Malaysia ni. Dia baik dia berbicara tentang anak dia. Dia boleh sibuk nak cerita pasal politik. Cuba dia naik dalam kotak tu, cuba tanya seorang. Aku tanya lah Raja Petra nak tanya kau, anak kau apa khabar kan? Dia buat kerja apa sekarang ni anak kau? Dia tahu tak anak dia kerja apa sekarang? Kalau anak kau sendiri pun kau tak tahu, kau nak sembang, kau tahu tentang orang politik. Ada satu room aku pergi semalam. Dia cerita apa? Sekarang ni dia tahu setiap ahli parlimen mendapat PMX arahkan setiap ahli parlimen akan diekuri oleh setiap pegawai polis SB. Ke mana saja mereka pergi. Oh, itu menandakan Anwar dah tak ada sokongan dah ni. Anwar takut. Sebab tu ahli parlimen sekarang dikawal oleh semua SB. Dia kata kalau khotak, dia ingat mudah polis nak ikut setiap orang ahli parlimen ni. Buang masa lah polis nak cabut tangan babak politik ni. Banyak kerja lain nak cari penjenayah lagi. Nak pergi ikut punggung. Yang senang nak ikut ahli parlimen. Nak ke mana-mana. Nak pergi pasar malam, nak pergi kencing, nak berak lah, nak pergi apa lah. Kau ingat polis nak larat ikut? Tak masuk akal langsung. Dia selalunya, kalau dikurung ni, apabila habis pilihan raya, itu parti akan kurung ahli parlimen dia. Masa malam pengumuman pilihan raya tu, biasanya parti-parti akan mengurung setiap ahli parlimen dia. Takut kalau keputusan itu tipis dan ahli parlimen ni dibeli, maka dia kurung. Itu biasa. Kan parti-parti akan buat. Bukan polis yang buat. Parti akan kurungkan ahli-ahli dia. Parti bertindak. Takut ahli dia dijual. Ada dibeli. Itu parti, bukan polis. Polis tak tahu. Polis jaga keselamatan je. Kau nak politik lah. Jangan bergaduh dah, dia kata. Ini tu ketugas polis. Ini sekarang ni dah. Anwar dah dapat 150 lebih sokongan dah. Jadah apa Anwar nak suruh polis pergi jaga setiap ahli parlimen? Din Cirit dulu, sokongan dia 2-3 orang je pun. 114, 115 je majoriti dia. Itu pun polis tak jaga. Tak masuk akal. Ni. Rio. Ni ada orang cakap tu. Dia kata kun fayakun. Kalau Dah, saya nak fayakun ni. saya nak masukkan teruknya pemikiran orang hari ni. Tuan, semua orang perlu faham dalam dunia ini kita faham demokrasi itu membenarkan itu. Kita pun faham, kita bukan bodoh macam tak kerti apa satu. Tapi berita itu kena ada asas, kena berpastikan kebenaran. Kamu itu orang yang bina negara. So, maknanya apa? Mesti berdasarkan bila kamu nak cakap itu dalam WhatsApp, dalam apa, mesti kamu menyampaikan benda yang betul. Itu asas dia yang kita cakap ini. Bila kamu buat itu, kamu sendiri tidak menghormati sistem, tidak menghormati kerjaya kamu itu dan keilmuan kamu itu. Sebodoh itu maknanya bagaimana kamu nak bina negara ini. Kita tak ada masalah dibenarkan, kita faham. Tak apa, hak dia nak parti mana pun kita bukan masalah pun. Boleh jadi pemerintah juga. Ini dia pun tak sokong pun. Betul abang kan? Dia orang tak sokong pun jadi juga Anwar betul-betul menteri. Tapi prinsip itu, kita bukan nak marah dia orang sokong lah parti pada bapak pun bukan masalah. Dibenarkan, kita akui itu. Tapi prinsip itu teruk sangat. Kefahaman prinsip dan proses nak sampai ilmu itu. Setara itu kamu percaya elemen-elemen yang berlegar dalam masyarakat itu, kamu pula menjadi orang pertama dari WhatsApp ke WhatsApp bercerita berseronok dengan benda yang fakta itu tidak ada asas sekalipun.
Duduk di London lah, tak ada apa pun. Itu kita heran. Kalau nak kata kun fayakun, Tuhan nak kata nak jadi, betul lah tu. Kalau nak kata kuasa Tuhan, kan Lim Go Eng boleh jadi Perdana Menteri. Nak pakai kuasa Tuhan. Lim Go Eng boleh jadi Perdana Menteri. Kit Siang boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Haji Hadi boleh jadi Perdana Menteri. Kalau nak pakai alasan, alah kalau Tuhan punya kuasa, dia boleh jadi. Betul. Kalau Tuhan punya kuasa, siapa boleh tikai kuasa Tuhan? Kan? Kalau Tuhan nak kata bagi kat China jadi Perdana Menteri, jadilah China Perdana Menteri. Kalau Tuhan nak takdirkan. Kalau Tuhan nak bagi Haji Hadi, kan? Jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ada. Kalau tak boleh. Kita pandang daripada sekarang, peraturan ada sekarang ni, peraturan alam ada. Logik akal. Perlembagaan. Betul, dalam perlembagaan membenarkan. Tapi bukan perlembagaan saja dirujuk dalam perkara ini. Betul, perlembagaan bebas untuk memilih mana-mana parti politik. Itu perlembagaan asas. Kan? Tapi ada undang-undang kecil yang juga dia akan diguna pakai. Sebab itulah dapat PRU tu. Bila Muhyiddin dapat SD itu tidak diterima. Sebab tidak boleh pakai. Sebab ada undang-undang lain. Apa dia? Perjanjian parti-parti politik. Atau lambat parti. Kemudian perjanjian dalam Barisan Nasional itu sendiri. Itu undang-undang dikira. Bukan peranan perlembagaan saja. Dalam perlembagaan betul lah. Itu asas. Macam kita. Kita dalam perlembagaan kata hak manusia dijamin oleh perlembagaan. Betul. Tapi kalau kita ada perjanjian dengan bank, hutang beli kereta, dan kita tak bayar hutang tu, melanggar perjanjian, boleh tak bank ambil tindakan? Boleh. Tak berapa benda tu tak ada dalam perlembagaan pun. Ada perlembagaan ke perjanjian beli kereta dengan bank dalam perlembagaan Malaysia? Tak ada. Dalam perlembagaan Malaysia hak dijamin, hak asasi manusia dijamin. Itu perlembagaan, itu asas. Kemudian undang-undang di bawah ni, undang-undang kecil di bawah ni banyak lagi. Kan? Kau tak boleh kata, perlembagaan membenarkan. Betul, perlembagaan benarkan. Tapi ada peraturan-peraturan dia di situ. Kan? Macam kau kena kena saman trafik. Ada dalam perlembagaan mengatakan kena bayar saman trafik, langgar lampu merah. Tak ada dalam perlembagaan. Kan? Boleh kita guna tak dalam perlembagaan tu, hak asasi saya sebagai manusia lah nak langgar lampu merah, boleh tak? Kau gunakan perlembagaan itu sebagai hak asasi kau. Tak boleh. Ada undang-undang lain. Macam itulah parti. Kan? Atau dapat parti pula diluluskan dalam parlimen. Bukannya MOU biasa-biasa. Sama juga dengan UMNO. Dia ada perjanjian yang kau tanda tangan. Engkau bersetuju nak jadi calon dulu. Engkau bersetuju bahawa engkau tidak akan mengingkari keputusan parti. Dan kau bersetuju dengan sukarela. Sekiranya saya mengingkari keputusan parti, maka saya dianggap meletakkan jawatan. Dan kau bersetuju. Maka dia diguna pakai. Sebab tu Zuraida kena. Ada bukti dia. Kan? Mahkamah menerima itu. Apa dia? Keadilan. Bila Zuraida kena bayar 10 juta. Sebab itu bila bicara dalam mahkamah, Zuraida cuba bawa benda ni, isu perlembagaan dalam mahkamah. Dia kata hak asasi dia untuk memilih mana-mana parti politik. Dia ingat dia boleh guna hujah itu dalam mahkamah. Hak asasi dia untuk memilih mana-mana parti politik. Tak diterima oleh hakim. Sebab apa? Sebab engkau dah tanda tangani perjanjian lain yang satu dokumen yang sah di sisi undang-undang. Maka dia kena bayar 10 juta. Sama lah yang lain pun. Sekarang ni dia berhujah apa? Aku tengok dalam room tu. Ada pakar perlembagaan. Dia kata dia peguam lah. Tak betul tidak tahu. Tapi kalau tengok cara dia tu bukan peguam. Tapi belagak. Saya peguam saya tahulah. Boleh je. Dia kata. Tanpa keluar parti, sokong Perdana Menteri lain. Boleh. Apa masalahnya? Tapi parti tu ada perjanjian tak? Macam Bersatu, dia nak tunjuk contoh macam Bersatu. Dia kata Bersatu tu yang 5 orang tu. Tak keluar parti pun dia kata. Boleh je sokong PMX. Jadi parti UMNO pun boleh je sokong Muhyiddin. Tanpa keluar parti. Berbeza. Parti Bersatu tidak ada perjanjian dengan calon-calon dia. Itu bodohnya parti Bersatu dulu. Dia ingat dia tu dah akan confident jadi kerajaan. Dia yakin dia boleh jadi kerajaan. Sebab tu dia tidak jaga ahli-ahli parlimen dia. Barisan Nasional, dia belajar, dia ada pengalaman. Dia belajar, dia ada pengalaman. Sebab tu bila pilihan raya tu, Barisan Nasional buat satu perjanjian dengan calon-calon dia. Sebab itu dia orang terikat sekarang. Betul. Bersatu lain, Bersatu tak ada perjanjian. Sebab itu Bersatu, dia tak nak pecat. Betul-betul kawan. Saya sokong yang tu. Sebab itu Bersatu, dia tak nak pecat 5 orang ni. Walaupun 5 orang ni berapa kali sebut. Kalau saya parti nak pecat saya tak kisah. Saya terima risiko untuk dipecat. Kan? Tapi kenapa parti Bersatu tak pecat? Sebab kalau dia pecat 5 orang ini, mana 5 orang ni akan jadi ahli parlimen bebas.
Bila dia jadi ahli parlimen bebas, dia berhak untuk pilih mana-mana parti tanpa dia kosongkan kerusi. Sebab bila dia jadi ahli parlimen bebas setelah dipecat, maka dia tidak terikat lagi dengan akta nombor parti. Dia tak terikat lagi. Sebab dia dipecat, bukan dia keluar. Itu silapnya dulu undang-undang ini. Bila Muhyiddin sendiri tak nak terima. Asalnya draft undang-undang itu hari, ya, yang didraft oleh Wan Junaidi, cantik dah undang tu. Mula-mula draft tu. Draft asal. Apa dia? Draft asal dia setiap ahli parlimen yang dipecat ataupun melanggar disiplin parti ataupun keluar parti, hendaklah mengosongkan kerusi. Cantik dah undang tu. Kan? Mendisiplin ahli parlimen supaya dia menghormati mandat rakyat. Tapi Muhyiddin tak nak terima. Muhyiddin kata, kalau dia keluar aja kena kosongkan kerusi. Kan? Keluar parti. Tapi kalau dia pecat, tak perlu kosongkan kerusi. Sebab apa? Sebab Muhyiddin jangka kalau dia jadi parlimentary, dia boleh shopping ahli parlimen. Dia niat dia nak shopping. Dia boleh curi ahli parlimen mana-mana parti. Sebab tu dia tak setuju undang-undang tu. Last sekali, makan tuan lah. Makan tuan. Kena ke parti kau sendiri. Sebab tu kau tak berani pecat. Kita cabar. Kalau parti Bersatu ada maruah. Ini bukan salah kecil tau. Pelanggaran disiplin besar ni. Kan? Apabila dia seorang ahli Bersatu, pembangkang, boleh menyokong Perdana Menteri. Ini pelanggaran disiplin yang besar. Kan? Kenapa tak pecat? Dia tahu, dia kalau pecat je 5 orang ni, dia akan hilang 5 kerusi dalam PN. Sebab orang ni akan pergi ke parti lain. Sama ada dia masuk Keadilan ke, dia masuk UMNO ke, dia masuk Amanah ke, dia masuk DAP ke. Itu belah mana dia. Dan dia tak perlu kosong kerusi. Itu yang sekarang masih meroyan tu Bang Wan. Meroyan lah. Sudah terima tuan. Tiga 4 parti ni dia kata ada kelemahan dan perlu dipindah dia kata. Padahal dia sendiri yang menolak kan. Dia sendiri tak setuju. Parti Bersatu tak setuju. Dia sendiri tak bersetuju. Semua ahli-ahli Bersatu pun semua tak bersetuju dah. Sekarang ni itulah saya pun tak heran lah. Kenapa Dewan Bahasa dan Pustaka tu dia tidak mengharamkan perkataan bodoh di dalam kamus Dewan ni. Saya masih fikir-fikir kenapa dia orang tak haramkan perkataan bodoh. Rupa-rupanya dia orang masih berguna rupanya Bang Wan. Rupa-rupanya berguna pada masa ini perkataan bodoh tu. Dan memang perlulah perkataan bodoh tu sebab untuk melabelkan pada walaun-walaun di bawah ni Bang Wan. sebab tu saya heran kenapa tak diharamkan kan, rupanya berguna di masa akan datang. Inilah baru kita tahu tu Rio. Baru kita tahu perkataan bodoh tu kan. Ada gunanya kan? Ada value dia lah. That mean ada value dia pada tempat tertentu. Betul. Yalah, digunakannya. Perkataan bodoh ni pun dah jadi tak biasa. Masalah ulama pun guna perkataan bodoh ni. Kan? Dalam ceramah-ceramah pengajian agama dia, perkataan bodoh ni dia jadi biasa. Kalau dah ulama boleh guna perkataan bodoh, apatah lagi kita orang awam ni. Saya teringinlah bahawa nak dengar hujah daripada Walaon ni. Nama RM1 kat bawah ni. Dia tulis kat situ, haraplah PML jatuh. Setelah kita memberi macam-macam penerangan, setelah kerajaan ini mentadbir lebih setahun, setelah kita lihat performance dan macam-macam yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ni menyelamatkan dan mengeluarkan negara ni daripada kemelut pasca COVID, masih lagi walaupun mengharapkan PML jatuh. Dan yang terbaru kita menyatakan bahawa Sultan Johor bakal YDP ni dah menoktahkan bahawa kerajaan ini tak boleh dijatuhkan. Dengan memberi kenyataan bahawa tidak dibenarkan siapa-siapa menghadap. Jadi apa yang Walaon mengharapkan lagi? Aku kalau boleh nak dengar lah. Sebab yalah aku tahulah bodoh ni tak ada limit macam Walaon ni. Tapi teringinlah nak dengar yang terkini. Manalah tahu setelah mendengar penerangan pada Bawan ada sedikit kecerdikan ataupun hidayah yang tersangkut dalam kepala otak dia orang ni. Boleh tak mana-mana Walaon tolong naik? Teringinlah nak dengar. RM1 silakan RM1. Okey, teruskan kawan-kawan. Aku nak tahu jalan aja. Kita dah bagi penerangan. Sekarang ni kalau dia nak bagi penerangan, dia bagi tahu jalan. Macam mana jalan dia nak dapatkan, nak jatuh kerajaan. Apa jalan dia yang ada?
Bagi tahu jalan lah. Kalau jalan tu betul, kan, mengikut perlembagaan dan mengikut panduan undang-undang, tidak ada masalah kita. Kita bukan tak biasa jadi pembangkang. Takut apa jadi pembangkang? Kita dah pernah jatuh kan dulu? Yang takut sangat kan kita jadi pembangkang? Itu dah biasa jadi pembangkang Abang Wan. Ha. Dia orang je menggelopor, tak biasa jadi pembangkang. Tu yang menggelopor sangat tu. Takut telon dia habis semua. Naiklah, naik. Tak kisahlah pasal apa pun kita sembang, tak kisahlah, naik je, naik. Tak ada Kalau hal. tak tahu nak jawab, biar aku tolong jawabkan. Ada jalan dia. Kalau kau nak ambil alih kerajaan, ada jalan dia. Aku tolong jawab. Ada orang nak ajar tu. Ada orang nak ajar tu. Di sini naik. Macam semalam Salman pun dia ajar cara macam mana nak jawab soalan apa semua Salman ajar pada walaun tu. Walaun bunga. Kami pukul 3 pagi kami. Hantu tunggu. Layam pahlawan tu. Waya putus tu. Dia bongok sebenarnya. Waya putus. Degil. Dia satu Ini jalan. tahu dia Betul, pergi betul. Rung Kamaru. Dia pergi Rung Kamaru dia buat macam tu juga. Pening kan. Tak boleh belah semalam dia orang cakap langkah IJN gagal. Ya Allah. PMX nak berziarah pun dia bagi kepada naratif politik juga. PMX tu sikap dia memang konsisten. Memang suka berziarah. Sahabatnya ke bukan sahabatnya ke kan. Apa masalah dah kebetulan dia pergi ke sana, dia berziarah sahabat dia dan dia dapat tahu bahawa hadiawan pun ada kat sana kan. Nak pergi berziarah, inilah sikap pemimpin yang baik, yang bagus. Pun korang nak petikai, nak bawa kepada naratif politik. Walau ni salah. Sebab Anwar ni dia tahu waktu dia sakit dulu, Perdana Menteri lain pun ziarah. Kan, Najib ziarah dia. Zahmidi ziarah dia waktu tu. Waktu dia pembangkang tu. Kan? Jadi dia pun tak, kalau dah Najib tu, musuh politik dia dulu, boleh ziarah dia waktu dia sakit, takkan aku jadi Perdana Menteri, aku tak boleh ziarah pembangkang yang lain sakit. Kan? Tapi kau orang ni tak boleh nampak buat baik, sepatutnya kau orang lah paling bersyukur bila nampak benda baik. Yang tak suka benda baik berlaku ni iblis saja. Iblis cukup marah kalau kita berbaik-baik. Kalau kita tunjuk akhlak yang baik, iblis yang paling marah sekali. Dan kau sama macam iblis lah. Telah tengok orang buat baik. Walaupun ni tengah tergamam ni. Dia orang ni tengah tunggu dalil daripada Walabot. dia orang tengah berkumpul dekat dalam Walabot tu. Aduh, tak tahu apa. Tergamam. Tengok, apa? Dia orang ni tengah bergeria tau. Tengah bersukur-sukur main naratif kerajaan jatuh, kerajaan tumbang, bye-bye apa semua kan. Sekali tercedok. Kau ingat, kau je ke yang menggerakkan apa tu, buah-buah chess tu? Come on lah Walaon. Kan? Kau boleh lah berkumpul dalam Walabot tu dengar cakap si gorila tu. Tapi ini kenyataan rasmi daripada Sultan Johor bakal yang di Pertuan Agong ni. Kau nak cerita apa? Macam mana kau nak pusing ni? Aku nak dengar je dalil dia orang ni. Dah bocor dalil-dalilnya. Tapi belum cukup kuat dalil tu. Come on. Fikir lagi macam mana nak goreng. Adam. Kalau aku jadi walawan lah, aku buat frame time tu. Sebab dah banyak kali terkena kan. Tarikh bagi tak tepat, tak jatuh juga kerajaan. Okey, last kali kita bagilah frame time. Okey, 18 bulan. Bagi tahu dengan dia orang. 18 bulan ni kalau tak jatuh juga, aku haramkan diri aku ikut live Papa Gomo ke Raja Putra ke. Aku takkan masuk live kau orang dah. Kalau tak jatuh juga 18. Kena nekat lah macam tu. Kalau tidak, sampai bila-bila lah. Besok bulan Februari pula, lepas raya pula. Last kali, cukup 4 tahun nak bubar parlimen, dia kata besok pagi akan bubar parlimen, dia kata. Betul tak cakap aku, parlimen bubar, dia kata. Macam tu lah. Abang Wan Adam, Tok Adi, saya lalu satu room tadi. Ada Walaun tu, dia cakap sendiri tau. Saya tak mohong. Dia sampai tak tidur, gembira dengan berita itu. Nak bertukar kerajaan tu. Hang tengok, hampa saya nak bagi tahu. Berapa percayanya dia tentang benda macam ni. Dia tak boleh tidur, gembira. Dan dia yakin benda tu insya-Allah akan berlaku. Aku kata macam ni pun ada di dunia moden hari ni. Saya cuba nak fikir tapi tak boleh tembus otak saya ni. Cuba duk fikir nak terang kat dia macam mana ni. Ini kalau kita terang bawa apa. Ingat tapi saya tak nak sebut lah dia. Ingat.
Ingat. Beri azan kat telinga dia. Azan betul pelan-pelan cakap kat dia berita yang menyedihkan dia. Kan? Cakap kat dia bersabar. Ada satu cerita berita sedih nak sampai. Tarik nafas. Aduh, berita gembira Aduh. Ini hari Dia tak boleh berita tidur. sedih lah. Dia tak boleh tidur. Malam tu sampai cerah dia syok. Dia meraihkan. Itu pun meraihkan. Saya tak boleh bayangkan dapat semua dia punya pemikiran tu. Itulah Abang Walaun punya pemikiran. Jadi terima Tak kasih tidur. Bawan naik. Tak tidur tak Tunggu apa dulu, lagi. Tak tidur tak apa lagi. Ni ada yang menitis air mata ni. Tak rugi air mata kau menitis. Menitis air mata bila dengar Papa Goma kerja hari Jumaat, kerja akan tumbang. Ya Allah ya Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tu. Kan? Tu si Todi tu. Lakonan bawa tu menjadi betul lah. Ya alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, alhamdulillah. Kan? Bila kau menangis, berapa air mata tu menitik. Tak rugi ke? Abang Wan, saya ingat lepas ni Abang Wan, saya nak buat koleksi Walaun bodoh lembu. Yang dua-dua menangis tu kan, saya nak buat koleksi. Nanti kita tunjuk kat depa. Lepas 18 bulan kita tunjuk kat depa. Lepas tu depa bagi setiap tarikh tu kita tunjuk kat depa. Aku takut dia orang bunuh diri je. Aku takut 18 bulan ni ramai bunuh diri. Aku takut tu je. Sekarang ni menangis 18 bulan ada bunuh diri pula dah. Bagus Abang Wan. Kalau yang jenis tu bunuh diri lagi bagus. lagi aman dunia ni. Mati syahid ada orang kan? Ha. Menangis. Salim Todi tu menangis. Kan? Mau tak menangis. Tak sabar je kerajaan ni. Dah 3 bulan sewa rumah tak bayar ni. Kan? Bila lagi? Tak bayar sewa rumah kena halau pula nanti. Nak Abang Wan, mengentak dia orang hidup dalam keadaan susah Abang Wan. 18 bulan ni apa boleh tumbang kerajaan ni, dia orang boleh merasa makan nasi. Jadi mereka sangat gembira. Sekarang ni dia orang tak makan nasi Abang Wan. Dia orang telah elio je. Telah elio je setiap malam. Yang parpu kari tu malam-malam setiap malam makan pelantar je sebab tu dia gemuk. Terima kasih Bawan. Turun dulu Salman. Terima kasih semua buat naik lagi. Assalamualaikum. Awak